kita tak boleh nak banding lagi dengan kalimah Alhamdulillah. Sesungguhnya Alhamdulillah ni lebih besar daripada dunia dan isi yang ada di dalam dunia lagi, tuan-tuan. Hari ini peluang baiklah untuk kita. Janganlah lupa terima kasih kepada Allah dengan katanya apa? Alhamdulillah. Mudah sangat, ringan sangat dengan lidah kita kan. Tak payah kena buat tu buat ni. Alhamdulillah. Masya Allah. Lebih besar daripada dunia dan isi yang ada di dalam dunia lagi, tuan-tuan. Bumi yang banyak keistimewaan ada di sini. Bumi yang Rasulullah SAW janji untuk siapa yang dapat sabar atas kesusahan atau kepayahan yang ada di kota Madinah. Nabi SAW bagi tahu dalam hadis dia, katanya, la yasbiru 'ala al-la'wa'il Madinah ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah syahidan. Barang siapa yang dapat sabar atas kesusahan atau kepayahan yang ada di kota Madinah sehingga kita wafat di sini, nescaya Nabi SAW kita nak tunggu kita di hari kiamat untuk nak bagi syafaat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hari ni walaupun udara Madinah sejuk panas, makanan tak berapa sedap ni, tidur tak berapa lena, apa semua yang kita dapat sabar, Nabi SAW katanya, illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Aku nak bagi syafaat di hari kiamat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Apa lagi kan? Kita hidup tak dunia ni. Semua kita nak pergi di negara akhirat semua. Kalau kita dapat syafaat daripada Rasulullah, Allahu Akbar, amat untungnya kita kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya satu bukit sahaja atas dunia Allah yang ada perasaan terhadap manusia. Bukit lain atas dunia tidak ada perasaan kecuali bukit yang ada di hadapan kita. Rasulullah SAW cipta katanya, Jabal Uhud wa hiya yuhibbuna wa nuhibbu wa minal jannah. Bukit Uhud dia kasih kepada kita, tuan-tuan, dan kita pun kasih kepada dia, dan dia ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Sebelah kiri kita ni bukit yang kecil sikit, nampak tak ni yang ada manusia tengah berbanjak sekarang. Ini adalah bukit pemanah Jabal Rumad. Semasa perang Rasulullah kita latih tentera pemanah kita 50 orang untuk jadi pemanah tempat atas bukit inilah. Allahu Akbar. Ni kawasan masjid ni adalah khemah Rasulullah SAW. Ada Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahshim, Nusaybah, Hanzalah, Julaibib. Sahabat yang masyhur saja ada kawasan ni. InsyaAllah sekejap lagi kita turun dan kita pergi bagi salam di kat makam syuhada 70 orang yang syahid di medan Uhud. Dan anak akan sejarah tentang peperangan Uhud kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Perang Badar. Bukit yang kita lihat baik-baik di sebelah kanan kita ni adalah Bukit Uhud. Geologi katanya panjang Bukit Uhud ni 7 km. Bukit inilah pahala untuk siapa yang solat jenazah. Rasulullah kita buat banding, siapa yang solat jenazah dapat satu kirat, satu Bukit Uhud. Ini besar dia ni. Sejak kanan kita tadi tu sampai ke sini. Ini Bukit Uhud kasih sayang kita ni. Bukit sebelah kiri kita ni yang kecil sikit ni, nampak tak ni? Yang ada manusia sekarang atas bukit ini adalah Jabal Rumad, bukit pemanah. Kawasan ini adalah khemah Rasulullah SAW. Untuk peperangan Uhud, ulama Islam kita ada bagi tahu tentang peperangan Uhud ni jadi 3 pasal. Pasal yang pertama, alhamdulillah kita dapat kemenangan. Pasal yang kedua, Islam kita ramai yang mati syahid tapi bukan katanya kalah. Dengan sebab pasal yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala hantar tentera perasaan takut kepada Abu Sufyan, ketua kafir musyrikin, dia balik di kota Makkahul Mukarramah. Untuk pasal yang pertama, apabila Rasulullah SAW kumpul tentera Islam kita pada awalnya 1000 orang, tetapi tengah-tengah jalan sampai di satu buah masjid namanya Ajimmatus Syaikhain, Rasulullah nampak daripada kalangan tentera Islam kita ni ramai juga bukan orang Islam. Nabi SAW istiak katanya, siapa yang bukan Islam aku tak benarkan perang bersama aku. Siapa yang budak kecil umur tak sampai 18 aku tak izinkan perang bersama aku. Jadi pulang balik kota Madinah 300 orang, tinggal 700 orang. Dalam 300 orang ada orang munafik pun ada juga, orang Yahudi pun ada, dan budak-budak kecil. Jadi tinggal 700 orang. Rasulullah SAW bawa tentera Islam kita sampai ke sini. Rasulullah kita letak khemah ke sini untuk nak tunggu tentera kafir musyrikin. Dan Rasulullah SAW pesan kepada Abdullah bin Jubair, ketua pemanah kita, dan 50 orang pemanah kita, wahai tentera pemanahku,
fa in ra'aitumuni qad naqtul fala tansurun. Sekiranya mu atas bukit pemanah ni nampak aku di bawah ni kena bunuh, jangan turun mari tolong aku. Sekiranya mayat aku dimakan oleh burung pun jangan turun, jangan turun, jangan turun. Rasulullah kita pesan kepada Abdullah bin Jubair dan tentera pemanah kita. Untuk pasal yang pertama, apabila kafir musyrikin dia masuk serang tentera Islam kita yang ada di kawasan masjid ni, alhamdulillah dapati katanya pemanah kita yang ada atas bukit pemanah 50 orang dapat attack semua. Lepas anak panah dia sehingga mati. Pasal pertama kafir musyrikin katanya 23 orang. Apabila mati ramai, dia tinggal harta ghanimah kat bawah ni banyak tuan-tuan. Tinggal kuda, unta, tumbak, pedang banyak ada kat bawah. Sehingga sahabat kita yang ada di kawasan khemah Rasulullah kita ni dapat rapas harta ghanimah tu banyak. Sehingga 40 orang yang ada atas bukit pemanah ni tak dengar pesanan Nabi SAW. Mereka turun juga daripada bukit pemanah untuk nak ambil harta-harta ghanimah juga. Allahu Akbar. Tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apabila turun 40 orang daripada bukit pemanah, tinggal 10 orang. Khalid bin Walid masa itu nampak tentera Islam kita turun daripada bukit pemanah 40 orang. Dia ambil tentera kuda dia, tentera tumbak dia ni mai pusing bukit yang kecil ni, nampak tak? Bukan pusing bukit Uhud, pusing bukit pemanah ni. Yang kecil ni dapat muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Mus'ab bin Umair tengah duk pegang banji Islam, banji la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Ibnu Umayyah mari tebas tangan Mus'ab bin Umair sebelah kanan, putus tangan Mus'ab bin Umair kita sebelah kanan. Mus'ab bin Umair pegang lagi sebelah kiri, tebas pula sebelah kiri, putus sebelah kiri. Sehingga last kali Mus'ab bin Umair pegang yang lebih lagi tu, akhir sekali tak boleh nak tahan, dicikang di perut Mus'ab bin Umair. Mati Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Mus'ab bin Umair dalam peperangan Uhud ni amanah dia untuk jaga bendera ya tuan-tuan. Kalau kita fikir dengan akal fikiran kita ni rugilah. Masa waktu perang kalau orang masuk serang kita nak buat macam mana pegang bendera ya? Tak ada pedang. Tetapi dia dapat amanah yang paling besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suruh jaga bendera. Dia sanggup jaga apa yang panggil rela nyawa dan tenaga dia untuk jaga bendera dan jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga putus kanan pegang kiri, putus kiri pegang kanan. Akhir sekali Allahu Akbar, mati nyawa dia. Allah Subhanahu wa taala panggil dia jadi syahid. Kita ni bersama boleh ambil pengajian. Bila kita dapat satu-satu amanah, kita kena tunaikan amanah kita ni sebaik-baik. Kita kena buat sebaik-baik. Okey, alhamdulillah macam Mus'ab bin Umair ni, tengok dia jaga amanah ni sehingga last minute dia, nyawa dia akhir sampai mati untuk jaga bendera ni tuan-tuan. Waktu itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepak muka dengan kafir musyrikin. 10 orang yang ada atas bukit pemanah ni semua mati. Bukit pemanah ni kafir musyrikin dapat milik. Sebelah kanan kafir musyrikin, atas bukit kafir musyrikin, kiri pun kafir musyrikin. Jadi waktu itu Islam kita dikepung oleh kafir musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti kena membunuhkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah kita membunuh diri Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jatuh dalam lubang digali oleh Abu Amir Al-Fasid. Abu Amir ni dia orang Kuba, orang asal orang Kuba. Tetapi apabila Rasulullah kita sampai di bumi Kuba, dia tak terima Rasulullah. Dia tak terima Rasulullah. Dia bersama dengan kafir musyrikin dalam medan Uhud ni, dia nak bagi bunuh Rasulullah. Tengah-tengah orang nak buat perang ni, dia gali lubang untuk buat belakang. Lubangnya dia gali, Nabi SAW kita jatuh dalam lubang itu tuan-tuan. Penatnya Nabi SAW. Cuba kita bejam mata, lihat seorang tua umur dekat 58 panggil, wahai sahabat aku tolong, wahai sahabat aku tolong. Darah banyak Nabi SAW. Gigi Rasulullah kita patah. Waktu itu Rasulullah kita pakai topi besi, cocok di pipi Rasulullah SAW. Nabi SAW panggil sahabat dia, wahai sahabat aku tolong, wahai sahabat aku tolong. Sehingga Talha bin Ubaidillah dia dengar suara Rasulullah SAW. Dia lepas pedang, dia terus tolong Rasulullah SAW tanpa fikir kiri kanan depan belakang tuan-tuan. Apabila dapat jumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, banjak atas belakangku ya Rasulullah, banjak atas belakangku ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah kita banjak atas belakang Talha bin Ubaidillah, selamat. Tetapi badan Talha kita ni cukup 70 tikaman tuan-tuan. Allahu Akbar. Matinya Talha bin Ubaidillah dengan keadaan dia jaga Rasulullah SAW. Abu Bakar waktu itu tengah dia buat perang, nampak Talha jadi keadaan macam tu, dia katanya Allahu Akbar, hari ni adalah hari Talha. Hero lah Talha di medan Uhud ni tuan-tuan. Selepas tu sahabat kita 7 orang ambil Rasulullah masuk dalam gua Mahriz yang ada di kaki bukit Uhud, masuk merawat Nabi SAW dalam tu. Waktu itu kafir musyrikin tak nampak Rasulullah. Dia fikir katanya Muhammad dah mati dah, jaya dah dia hari ni.
Dia isytihar kepada kawan dia, wahai kawanku sekalian, Muhammad dah mati dah, tak nampak orang Muhammad. Jaya orang kita hari ni. Jadi sahabat kita baru dengar lagu tu, pecah jadi 3 golongan. Golongan yang pertama lepas pedang serah diri, habis semangat Nabi dah mati. Golongan yang kedua lepas pedang lari balik di kota Madinatul Munawwarah. Golongan yang ketiga dia janji dengan Allah semenjak daripada Madinah lagi dia nak mati di sini. Iaitu sahabat kita namanya siapa? Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni, dia inilah akak semangat sahabat kita. Wahai sahabatku sekalian, walaupun hari ini Muhammad kita dah mati, tetapi Allah kita tak mati lagi. Marilah kita berjuang bersama. Sesungguhnya aku bahunya syurga di kalangan orang kafir musyrikin. Dia bawa 2 bilah pedang masuk serang kafir musyrikin, mati juga di medan Uhud kita, tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beginilah hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan mereka lah, dengan pengorbanan mereka lah kita sekarang ni dapat nikmat, boleh kenal agama Allah, nikmat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Ini nikmat yang paling besar sekali manusia yang ada alam dunia Allah. Sebab apa? Kita dapat anak kunci pintu syurga, tuan-tuan. Ini perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat kasih kepada ummah dia, tuan-tuan. Sehingga dekat-dekat nyawa last minute yang saya bagi tahu semalam, Nabi ingat kepada umat dia, ummatku, ummati, ummati, ummati. Nabi nak bawa agama Islam, risalah Allah ni, nak bagi kepada umat dia ni sebanyak mungkin. Alhamdulillah kita sekarang ni, alhamdulillah boleh kenal Allah, boleh kenal Rasulullah. Kita cuba juga nak usaha nak jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah amalan kita, amal ibadat kita, kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni marilah kita jaga agama kita baik-baik. Kita janganlah khianat agama kita. Kita sebarlah agama kita sebanyak kita mungkin, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.